Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada Ani Mizati dan juga Sofia di studio. Saya betul bersiaran berlintas langsung dari padang latihan di Kompleks Majlis Sukan Negara di Bukit Jalil ini. Sangat istimewa sebab saya nak mulakan dengan sikit kata-katalah dalam bola sepak ini, di mana kalaulah anda ini perlu bekerja dengan bermain minat anda itu bola sepak, ianya ibarat macam tidak perlu bekerja sehari pun dalam kehidupan. Maksudnya hari-hari main bola sepak dan hari-hari kita ni buat dengan minat kita kan. Dan betul, dan kita nak menyaksikan berkenaan dengan perkembangan bola sepak negara sekarang ni. Ramai sekali yang mula terus membuka mata lah kembali untuk mencari zaman kegemilangan bola sepak Malaysia, dengan Malaysia kembali ke pentas Piala Asia. Malaysia juga mempunyai ramai sekali barisan pelapis kan, program-program yang dikendalikan, dan kita nak tinjau juga bagaimana pandangan orang ramai sebenarnya nak bermula di sini untuk melihat tentang kenapa kita ni minat bola sepak, ataupun apa kelab yang kita minat berkenaan dengan bola sepak sekarang ni, dan kenapa ianya perlu disokong dan ditonton oleh ramai sekali rakyat Malaysia. Kita saksikan terlebih dahulu pandangan orang ramai. Saya berminat dengan pasukan Kedah FA. Pasukan yang saya minat adalah Kuala Lumpur. JDT ya. Untuk bola sepak Malaysia, saya sokong JDT. Saya minat untuk Liga Malaysia ni, saya minat Negeri Sembilan sebab saya berasal dari Negeri Sembilan. Sebenarnya saya tak tengok bola sangat, tapi sebab family saya minat JDT, so saya pun join jugalah tengok bola. Saya suka cara permainan diorang, terutama bila mereka mengalahkan JDT dalam Piala Malaysia. Diorang menggunakan cara counter attack. Bukan senang untuk dilakukan, tapi mereka berjaya melakukannya dan berjaya menangi dengan kadar 2-0. Masa awal saya minat tu time 2010, time World Cup dekat Afrika kan. Saya tengok macam syok je bola sepak ni. Jadi saya nak ikutlah perkembangan bola sepak ni. Ikut. Alhamdulillah sampai sekarang saya rasa minat. Just hobi saja. Untuk hobi saja. Kira tak adalah macam masuk kelab apa, tak adalah. Untuk masa luang saja. Yalah, kadang-kadang betul lah kalau lepak kat mamak tengok dengan member-member lah, dengan kawan. Itu pun selalu ni mungkin next mungkin World Cup lah. Kalau World Cup mungkin selalulah lepak. Betul, itu dia semangat bola sepak tempatan, dan untuk itu kita bawakan perkongsian di sini di Bukit Jalil ni untuk melihat kepada perkembangan bola sepak Malaysia dengan pelapis-pelapis yang akan kita perkenalkan nanti. Ini sebahagian daripada pemain-pemain bawah 17 tahun kebangsaan. Ada yang dah mencipta nama, ada yang bakal mencipta nama kemudian hari nanti juga bersama dengan pasukan Malaysia. Dan untuk perbincangan lebih lanjut, ini berkaitan dengan pelapis sukan bola sepak negara, kita bawakan dua tetamu istimewa bersama dengan saya, Tuan Yusof Ibrahim, pengurus besar pengurus pembangunan bola sepak negara. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan sudi bersama kami. Dan kita juga ada seorang jurulatih iaitu Syahid Saidun, penolong jurulatih bawah 17 tahun Akademi Bola Sepak Negara Mutahadari. Silakan. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Syahid pun bekas pemain tau. Jadi dia sekarang ni menjadi seorang jurulatih bersama dengan kita. Kita mulakan dengan Tuan Yusof dululah. Melihat kepada perkembangan bola sepak negara pelapis. Sekarang ni semakin rancak bola sepak kan. Apatah lagi dengan kejayaan. Ada kejayaan baru orang buka mata lah. Itu lumrahnya Tuan. Macam mana program pembangunan bola sepak sekarang ni sebagai seorang yang memantau semua program di Malaysia ni? Alhamdulillah, kalau kata dari sudut segi program pembangunan bola sepak negara, kita dah berjalan seperti biasalah. Walaupun itu pandemik, kita buat latihan online. Mulanya apabila dah dibuka, dah boleh berlatihan bersemuka, kita dah jalankan balik lah. So far dalam pembangunan bola sepak negara, kita ada 157 pusat, iaitu ada 16 pusat wanita. Jadi total keseluruhan pelatih kita ada 16,000 lebih dan 800 lebih orang jurulatih lah yang aktif. Itu hanya NFDP. Tapi yang apa yang saya tahu, dengan ada Liga Super Rimau, sekarang dengan Malaysia Little League dan sebagainya, yang kita boleh anggarkan anak-anak yang aktif dalam bola sepak ni lebih kurang 30,000 lebih orang lah. Jadi ramai. Jadi kata syabas dan tahniah saya ucapkan kepada jurulatih-jurulatih di luar sana, kelab-kelab komuniti yang bertukus lumus memberikan masa, ruang dan peluang untuk anak-anak kita, pelatih-pelatih kita untuk dalam berkecimpung dalam bidang bola sepak. Jadi yang ini adalah pelapis-pelapis negara yang satu masa akan datang lah. Itu satu perkembangan sangat menarik. 30,000 tau yang berkecimpung secara aktif pada ketika ini, dan salah seorang jurulatih yang membawa atlet ni ataupun pemain-pemain muda ni adalah bekas pemain sendirilah, pernah bersama dengan Harimau Muda, kemudian beraksi di Super Liga Premier Malaysia juga, dan sehinggalah menjadi jurulatih seorang bekas pemain ini. Pastinya tahu selok-belok kepada pembangunan pemain-pemain muda ini. Melihat kepada pembangunan mereka, adakah kita mempunyai masa depan yang baik dengan ada pelapis-pelapis begini?
Secara jujurnya daripada saya kita mempunyai bakat yang sangat-sangat luar biasa. Bagi saya bakat-bakat yang ada di khususnya di Akademi Muhtadari, di mana saya berada di sini, saya nampak bakat-bakat yang ada yang saya rasa masa saya dulu pun tak ada lah yang bakat macam ni. So sangat-sangat sayang kalau kita tak jaga kita punya bakat yang ada ni. Maksudnya masa zaman bermain dulu, coach melihat mungkin program pembangunan tidak serancak sebegini? Bukan bermaksud begitu, tapi saya lebih kepada bakat pemain itu sendiri. Mungkin dia dah dilahirkan sebagai pemain bola sepak kan. Jadi bakat yang ada pada mereka tu nampak sangat-sangat mengagumkan saya lah. Baik, itu dia satu pendedahan eksklusif juga lah boleh kita katakan. Tuan Yusof, kita melihat kepada masa depan kita dengan program-program yang dianjurkan sebegini. Bukan saja daripada program nasional, tapi hujung minggu pun kita tengok ramai yang hantar anak untuk main lah. Tak kisah macam mana pun tahap mereka, tapi mereka yang penting dihantar. Apa saranan kepada ibu bapa yang mungkin nak melihat tapi risau juga tentang masa depan anak-anak dalam bidang lain, tapi nak anak main bola ni macam mana ni? Okey, ni just untuk pesanan lah. Sangat bagus apabila hujung minggu semua kita boleh lihat apabila ramai pemain-pemain pergi bermain di akademi. Jadi kami punya prinsipal senang, lagi ramai orang main bola sepak lagi bagus, kurang masalah sosial. Jadi tak adalah yang buat jenayah dan sebagainya. Kan, jadi lebihkan tengok keadaan outdoor. Cuma pesanan saya kepada ibu bapa, kena kita ada limit lah. Maksudnya kita kena faham progres anak tu. Jangan kita nak result instant. Sebab ada pemain ini dia adalah potential player yang mana dia ada late bloomers. Kadang-kadang umur 16, 17 baru dia faham. Ada yang awal, ada yang peak awal umur 12, 13. Jadi kadang-kadang harapan ibu bapa nak menjadikan anak seorang pemain bola sepak. Kan, jadi kita kena, bukan itu saja. Kadang-kadang kita kena tanya anak tu sih, apa dia nak. Ada daripada pemain kami memang ibu bapa bagi dorongan, tapi end up dia jadi jurulatih. Ada end up dia pergi sambung belajar, ambil kursus sains sukan. Apa ke arah dia, saya nak jadi jurulatih kecergasan, saya nak jadi penolong jurulatih, saya nak jadi ketua jurulatih, pelbagai. Jadi bola sepak ni kita hanya lihat kepada sudut menjadi seorang pemain, tapi dia juga boleh dalam pelbagai bidang, pentadbiran, pendidikan, kesihatan, daripada kecergasan dan pelbagai lagi. Itu suggestion saya lah. Dan kita pun nak ucap tahniah jugalah kerana dengan program pembangunan ini banyak kejayaan di peringkat bawah umur juga kan, daripada dilahirkan di program-program sebegini. Coach sendiri melihat kepada pembangunan pemain-pemain ni. Ini pemain bawah 17 tahun di bawah kendalian coach juga sebagai seorang jurulatih. Rutin mereka bagaimana? Seimbang tak dengan pembelajaran? Kok ada ibu bapa yang melihat ni risaukan berkenaan dengan pembelajaran juga kan? Di Akademi Muhtadari, secara jujurnya mereka punya akademi dan juga bola sepak sangat seimbang. Di Akademi Muhtadari dia orang punya kelas tu dia international school. Jadi dia sangat bersesuaian, dia boleh dengan kita punya training. So dia punya untuk training dan untuk pembelajaran tu dia boleh sama-sama. Jadi macam mereka ni umur 17 tahun. So dia orang akan ambil peperiksaan international school, dan dalam masa yang sama dia orang juga akan mengambil CJ peperiksaan Malaysia. Jadi dia orang kat sini dia ada dua kelebihan lah. Kelebihan buat mereka lah kalau untuk sambung belajar. Dahsyat mereka ni sebenarnya pembelajaran daripada dua-dua konsep aliran itu. Okey, sebenarnya kita juga nak sentuh sedikit lah, sebab kita ada orang yang berada dalam industri, bekas pemain, jurulatih sekarang, dan juga mereka yang menguruskan program-program yang besar ini ke arah penswastaan Liga Bola Sepak Malaysia. Memang telah pun dijalankan, telah bermula, tapi penguatkuasaan secara penuhnya secara berperingkat. Jadi kita nak dengarkan terlebih dahulu, adakah penyokong-penyokong kita ini bersetuju, bersedia dengan program penswastaan ini. Kebanyakan pasukan negeri dijadikan swasta, di mana mereka diberi hak milik kepada hanya seorang untuk menjadi pemilik di atas kemungkinan sebab pembayaran lah. Saya rasa itu idea yang bagus sebab dia akan membantu untuk membayar untuk hutang-hutang player yang tertangguh. Apa yang saya tahu, ia berkaitan dengan isu tak bayar gaji pemain. So saya rasa penswastaan bola sepak ni bagus. So kalau tak bayar gaji pemain, macam mana nak survive pula kan? Lagi bagus sebab dari penajaan mungkin lagi senang nak dapat. Sebab kalau kita tengok luar negara macam swasta tu kan, penswastaan, rasa daripada tender tu lebih open, lebih terbuka.
Bagi saya perswastaan liga kelab patut mula daripada awal lagi, daripada dah start kita jadi profesional punya liga. Sepatutnya tak boleh bergantung pada kerajaan lah untuk bagi sumbangan ataupun bina infrastruktur untuk bola sepak ni, supaya kelab bola sepak tu boleh jana pendapatan sendiri, tak perlu bergantung pada kerajaan. Yap, kita dah dengarkan pendapat orang ramai berkaitan dengan perswastaan. Rata-rata bersetuju, rata-rata yang mungkin cakna dengan perkara ini, tapi penguatkuasaannya ataupun bagaimana kita nak aplikasikannya masih lagi sedang dalam satu proses yang panjang. Jadi mungkin Tuan Yusof berada dalam industri sini, melihat kepada perswastaan, ada juga perjalanan karier kepada pemain-pemain ini kan, nak melangkah ke era profesional nanti. Suatu yang sukar tapi perlu dilakukan perswastaan ini? Bagi saya perlu. Kerana kita tak boleh depend on government funding saja. So cumanya sekarang ni kita kena tambah baiklah kaedah apa yang dilakukan oleh MFL untuk dan juga FM untuk kaedah perswastaan ni adalah proses yang ke arah penambahbaikan. Kita tak boleh lihat dalam jangka masa pendek, kita lihat jangka masa panjang, dan saya yakin dengan kaedah perswastaan ni nanti dia akan mengembangkan lagi lah industri bola sepak ni, sebab pelbagai benda yang banyak benda lagi yang kita tak pernah buat dulu kita akan buat apabila dah diswastakan ni. Ya, baik, kita sokonglah kan. Sebagai bekas pemain coach, saya nak sentuh poin tu. Maksudnya sekarang ni perswastaan nak menuju ke arah tu, coaches pun akan kena A, super A semua kan. Coach setujulah maksudnya dah bersedia untuk pergi ke arah tu. Saya bersetuju dengan struktur Liga Malaysia sekarang. Dari sudut komersialnya sangat-sangat bagus, dan juga dari sudut kita punya liga itu sendiri akan berkembang dengan pesat lah. Baik, itu antara pendapat mereka. Tapi alang-alang kita dah ada 4 pemain dibawakan dari Gambang ni untuk program kita pada pagi ini. Mereka mempertontonkan skill-skill mereka juga kan. Saya tak bolehlah sangat, takut nanti mereka tak ucap makan. Kita nak jemput salah seorang, Haikal Danish. Kabarnya adalah permata dari Kelang tau. Saya kena sebut perkara tu sebab dia ni orangnya asal Meru. Umur berapa tahun ni? Umur saya 17. Nama penuhnya siapa? Muhammad Haikal Danish bin Muhammad Aizun. Awak nak pegang mic tak boleh, tak boleh. Saya yang kena pegang. Haikal, dah berapa lama berada di Akademi Bola Sepak Muhtadarin? Dah hampir 5 tahun dah. Ya. Dan antara pencapaiannya awak sendiri dah beraksi bersama dengan pasukan kebangsaan bawah umur ni? Baru-baru ni dengan under 19. Apa pencapaian? Champion, dan saya dapat jadikan 1 gol. 1 gol Okey. Maksudnya dengan program pembangunan bola sepak ni, Haikal, melihat kepada masa depan, maksudnya ini macam cita-cita awak, satu hari nanti awak nak mengharumkan nama Malaysia jugalah ya? Ya. Saya nak banggakan Malaysia dan banggakan kedua ibu bapa saya. Ya, okey. Sebab mak bapak mungkin tengah tengok ni, apa ucapan kepada ibu bapa ni? Nak banggakan sangat ni, silakan. Ucapkan terima kasih kerana selalu support saya dan selalu ada ketika saya senang dan susah. Okey, coaches semua okey lah? Coaches, alhamdulillah, semua dapat coaches yang terbaik dekat AMD tu salah satu anugerah, sebab kita boleh improve kita punya skill-skill dan apa yang kita kurang. Ni coach yang Syed Gensu cakap ni bukan Okey, baik, semoga berjaya Haikal. Awak dikabarkan juga bakal menjadi antara permata lah. Jadinya jangan cepat mengalah, maksudnya kena capai potensi tu ya. Okey, boleh main balik semua. Sedikit daripada kami di sini, mungkin ni antara perkongsiannya yang boleh membuka mata kepada semua bahawa pelapis bola sepak kebangsaan kita sebenarnya punya bakat di peringkat bawah umur ni, tapi dalam masa yang sama untuk membesarkan seorang juara ini, kita pastinya memerlukan sokongan daripada semua. Tuan Yusof, sedikit harapan ataupun pesanan kepada semua lah berkenaan dengan industri bola sepak ini. Sebenarnya sesuatu yang boleh menjadi masa depan kepada semua juga, dan mungkin harapannya kepada bola sepak negara. Saya cuma berharapkan kami perlukan sokongan. Kami tidaklah apa yang kami buat selalunya betul, jadi kami perlukan kritikan-kritikan ataupun komen-komen yang membina. Kami membaca di segala sudut media sosial, dan insya-Allah kami akan cuba buat dalam program NFDP, kita akan buat yang terbaik. Sebab komen-komen anda tu akan membuatkan kami untuk lebih maju ke hadapan. So keep playing football, elakkan kontroversi, tingkatkan prestasi. Okey, ini banyak untuk program kita ni. Menarik ni. Okey coach, terima kasih juga. Nanti insya-Allah akan membawa pemain-pemain ni ke Vietnam kabarnya untuk edisi tua, membawa lebih banyak pengalaman kepada Malaysia dan banyak lagi program-program lain kepada peringkat bawah umur, kepada pasukan kebangsaan, dan ini adalah masa depan kita. Okey.